Wa ta'allu wa ta'limu tadhakkura wa tazkira wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapoh, dalam kitab dia Pedoman Sembahyang Berjemaah, sehinggalah perkataan beliau muka suratnya keduanya keduanya yakni kedua daripada 12 syarat mengikut imam, berhimpun keduanya imam dan makmum satu tempat, dan bagi kelakuan berhimpun itu ada 4 kelakuan. Pertama, imam dan makmum di dalam masjid. Jadi syarat yang kedua untuk mengesahkan seorang itu berjemaah, mestilah tu imam dan makmum dipanggil duduk dalam satu tempat. Maka duduk dalam satu tempat ini ada 4 keadaan. 4 keadaan ini masih lagi dipanggil imam dan makmum berada dalam satu tempat. Pertama, imam dan makmum dalam masjid. Kedua-duanya di dalam masjid. Maka sah mengikut makmum akan imam, dengan ketahuinya makmum akan pindah imam kepada rukun-rukun. Maka syarat yang pertama, kalau imam dan makmum duduk dalam satu tempat, maka mestilah makmum mengetahui gerakan imam. Tok imam berpindah daripada qiyam kepada rakaat, tahu. Dengan melihat. Seperti makmum lelaki melihat tok imam duduk semaya. Atau mendengar. Ingat masalah ni dalam masjid ni dah. Kita kecek kedua-duanya di dalam masjid. Maka pilih salah satu. Makmum tu tahu pergerakan tok imam dengan cara lihat atau mendengar suara imam. Dia tak nampak tapi dia dengar suara tu imam, seperti makmum perempuan. Tak nampak apa. Tetapi dengar suara, ya saya dengar. Awak dengan tu imam awak duduk dalam masjid? Ya, kedua-duanya dalam masjid. So dengar suara tu imam, Allahu Akbar. Atau muballigh. Muballigh ni orang yang menyampaikan suara imam. Suara tu imam awak dengar? Tak dengar. Awak tengok tu imam? Tak tengok. Lepas tu awak tahu mana tu imam berpindah? Saya dengar suara muballigh. Muballigh ni orang yang menyampaikan suara imam. Maka orang yang menyampaikan suara imam ini tidak disyaratkan dia tu sembahyang sekali dengan makmum saat ni. Kalau dia duduk saja, diupah hanya untuk menyampaikan suara tu imam, maka sah juga. Tu imam akan takbir Allahu Akbar.
Dia Allahu Akbar. Tengok ita tu duk makan Maggi, cap puak. Nah, penuh kuih dalam mulut. Air sirak lagi, cap geruk minum. Boleh ikut suara dia. Kerana apa? Kerana dikiahkan dengan suara speaker. Speaker je semaya sekali dengan kita. Mic tak je semaya dengan kita. Tapi kita duk dengar suara tu email ko, suara mic ko, suara gapo dia. Suara mic kita dengar. Maka mic ni semaya ke tak semaya. Boh ke dia alat tak semaya tak gapo pun. Maka kalau orang lagi-lagilah dan tidak disyaratkan mubalik itu adalah orang semaya. Kalau orang Tino boleh ke tak? Orang Tino nak jadi mubalik. Allahu Akbar. Nampak misalnya. Sah, tak ada masalah, dia hanya menyampaikan suara imam sahaja. Nah. Dan jika jauh antara keduanya. Dan jika li ghayah dipanggil. Sekalipun, jika bermakna sekalipun. Nah. Sekalipun jauh antara keduanya, imam dan makmum, lebih daripada 300 hasta sekalipun. 300 hasta bersamaan dengan 150 hasta. Tiga berapa? 300 hasta. Bersamaan dengan 150 meter. 150 meter. Bukan 150 meter. Maka sekalipun jauh lebih daripada 150 meter. Misalnya tu imam duduk di hadapan masjid, di mihrab masjid. Makmum ni, seorang ni, semaya. Dalam masjid, ujung tu. Masjid ni seluas 100 hektar. 100 hektar tu. Duduk di ujung tu. Jarak di antara imam dengan makmum 100 hektar. Tak tahu bukan ekar, 100 hektar. Duduk ujung tu. Tetapi dia dengar tak suara? Ya, saya dengar suara speaker. Besarnya speaker. Hukum dia. Kerana apa? Kerana masjid itu sememangnya ia tu tempat sembahyang. Maka hukum dalam masjid dilonggarkan kerana dia memang tempat khas untuk sembahyang. Berbeza dengan tempat yang bukan masjid, seperti rumah, seperti di stadium, seperti di pejabat, seperti di madrasah, seperti di pondok. Ikutlah di padai ko, maka semua tempat saat ni bukan tempat sembahyang. Maka hukum dia sedikit payah sedikit. Payah lagu mana? Janganlah imam dengan makmum jangan berjarak lebih daripada 300 hasta. Kerana kalau berjarak pada tempat itu, maka tak dipanggil imam dan makmum berhimpun dalam satu tempat. Sebab syarat yang kedua, mesti imam dan makmum berhimpun dalam satu tempat. Dan selangi beberapa bina seperti dinding yang ada pitu. Ni masalah sekalipun juga. Sekalipun diselangi oleh beberapa bina buat dinding, buat pitu. Yang ada pitu lah. yang ada pitu dah. Misalnya sebelah perempuan ini dibuat macam bilik lagu tu dan ada pintu. Maka boleh. Atau sutuh ni tingkat atas. Tok imam semaya tingkat bawah, makmum semaya tingkat atas. Tapi ada pintu. Ya, ada pintu dan ada tangga yang menghubungkan di antara tingkat atas dan tingkat bawah. Yang ada tangga, sutuh ni tingkat atas yang ada tangga. Kalau tak ada tangga terus, maka tak boleh. Ataupun tangga itu berada di luar daripada masjid. Contohnya dia buat di dinding sebelah luar tangga tu. Bukan dalam masjid, di luar daripada masjid. Lagu mana hukum dia? Ada tafsir dalam masalah salah seorang berada di luar masjid.
Hak ni tangga pun kena berada dalam masjid dulu. Hak tu syarat pertama. Kalau tangga itu di luar daripada masjid, mestilah tangga itu berada di hadapan makmum. Berada di hadapan makmum yang sebelah tingkat atas. Ataupun sebelah kanan dia, ataupun sebelah kiri. Janganlah tangga dia berada di belakang dia. Kerana apa? Kerana menyebabkan dia nak pergi ke imam membelakangi kiblat. Nah, sebab tangga duduk belakang kiblat maka tak sah. Dia kena tangga hak luar masjid. Tangga berada di luar masjid mesti berada di sebelah kanan, sebelah kiri ataupun di hadapan. Manakala kalau tangga di dalam masjid, dibuat dalam masjid tangga tu. Nah, misalnya ada ruang dalam masjid, dia buat kawasan tangga. Maka kalau dalam masjid tak disyaratkan berada di sebelah kiblat, di belakang pun hukum dia sah. Yang dapat lalu kepada imam pada adat. Ayat ni pada adat lagu mana? Adatnya kalau tangga tu ada, kita boleh lalu dengan cara adat kebiasaannya. Biasa manusia berjalan lagu mana? Jalan lagu ni. Maka mesti tangga tu bersatu. Paling kurang supaya cukup untuk manusia berjalan. Standard lah tangga besar ni. Ada orang gemuk kau besar ni. Okey, standard tangga ni. Kalau dia buat ruang besar ni saja, boleh nak pergi ke masjid, boleh tak imam, kena jalan lagi ni. Jalan ikut saya. Maka bukan jalan beradab. Dia kena jalan standard, mesti buka luas sekadar tu. Dan jika dengan berpaling daripada arah kiblat, tangga tu sekalipun berada di belakang arah kiblat nisbah makmum. Makmum kata tangga ada. Ya, tangga nak hubungkan saya dengan imam ada. Ada sebelah belakang kiblat. Pas tangga ni buat dalam masjid ke luar masjid? Dalam masjid. Sah. Atau membelakangnya sekalipun. Membelakang kiblat atau berpaling daripada kiblat sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang, hukum dia sah kalau tangga di dalam kawasan masjid. Dan jika dikatuk, jika ni sekalipun lagi tu dah. Dan jika dikatuk, yakni ditutup pintu-pintunya atau diselok, bukan selok down dah. Diselok yakni dikoci, pintunya sekalipun. Sekalipun pintu nak naik kepada tingkat atas, dikunci ataupun diselok. Anak koci ada. Pintu tu masih diguna. Ya, maka dikira berhubung. Sekalipun pintu tu terkunci, ya terkunci. Tetapi kalau pintu itu sudah tak digunakan, seperti dipala dengan kayu, dipala dengan besi, diteri, diikat bata seminggu apa, maka tangga tu tak boleh berhubung dah, maka hukum dia tidak sah dah, putus dah hubungan imam dengan makmum. Bersalah, yakni bersalah ke apa? Yakni putus hubungan di antara imam dengan makmum, ataupun terjemuh dia batalah, putuslah hubungan, tak dikira berhimpun imam dengan makmum dalam satu tempat, dipakukan dia pitu. Yakni mudah terjemuh, paku ni tak digunakan lagi, sudah diselok, sudah teri dah ikat bata, maka tak boleh. Tidak dapat lalu, tiada sah mengikut. Kalulah pitu itu dipaku, diselok, mudah nak sebut, pitu itu sudah tidak digunakan dan diikat bata dah, maka tak boleh. Dan kelakuan yang kedua, pertama imam dan makmum berada dalam masjid, tu hukum dia. Mudah sekali adalah imam dengan makmum, kedua-duanya duduk dalam masjid. Hal tu hukum paling mudah sekali. Sebab imam dan makmum berada di tempat sembahyang. Kedua, imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Tak tahulah, contohnya makmum terlalu ramai sehingga berada di luar masjid. Jauh tu.
Masjid kecil, Tok Imam duduk dalam ekong, makmum duduk tengah panas, sore kelik. Nyambak di AJK masjid. Duduk tengah panas. Semaya dia sah ke tak? Kena tengok. Apabila salah seorang berada di luar masjid, maka hukum dia tidak semudah hukum yang pertama. Sama ada Tok Imam duduk semaya di luar masjid, makmum duduk dalam masjid, ataupun Tok Imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Semua tu sama saja. Dan kelakuan yang ketiga, imam di luar masjid. Ni pelik sungguh. Tok Imam tasawuf. Beri kepada makmum dia duduk dalam ekong, dia pula mengamuk ginu, maya bawah pohonnya pula, masjid duduk belakang dia pula. Dan makmum duduk dalam masjid. Hak penting, salah seorang berada di dalam, salah seorang berada di luar. Maka hukum dia lagu mana? Hukum dia sedikit payah berbanding dengan kedua-duanya berada di luar masjid, bukan kawasan semaya, lagilah payah hukum dia. Hak mudah sekali kedua-duanya dalam masjid. Kalau salah seorang pun jadi payah dah sikit. Dua-dua ini, yakni imam duduk dalam masjid, makmum luar masjid, ataupun makmum dalam masjid, Tok Imam duduk dalam masjid, Tok Imam tasawuf ni, satu hukumnya saja. Satu hukum dia. Lagu mana hukum dia? Nak ayat cerita hukum salah seorang berada di luar masjid. Maka iaitu sah mengikut dengan syarat. Sah mengikut dengan syarat. Syarat apa? Syarat dekat. Dekat ni apa dia maksud dia? Kurang daripada 150 meter. Ataupun 300 hasta. Lebih kurang. Kalau lebih daripada 300 hasta, maka hukum dia tidak dipanggil imam dan makmum berhimpun pada satu kawasan. Ya kira tak nampak dah tu. Ya kira putus dah hubungan. Sekalipun hamba dengar suara tok makmum, tok imam, Allahu Akbar dalam speaker. Sekalipun lagu tu, sekalipun dia nampak makmum di masjid, tetapi hubungan dia sudah terputus. Kerana dia berada di luar masjid, hukum dia payah sikit. Ialah dekat tu 300 hasta lebih kurang. Dan tiada mengapa lebih 3 hasta. 303 hasta. Tak apa lagi. 304 tak boleh, 305 tak boleh dah lah. Dan dikira ukuran itu. Dikira lagu mana? Ni orang duk, salah seorang berada di dalam masjid, maka ukuran dia dikira lagu mana? Daripada tepi masjid yang mengiringi makmum pada masalah imam dalam masjid, makmum di luarnya di luar masjid. Maka hujung masjid kawasan hok siapa dia semaya luar. Tok imam semaya sini, makmum semaya ujung tu. Ujung alik kau tu. Maka dikira hujung masjid nu dengan makmum hok berada di luar. Sekalipun imam berada di bucu ni, bapa tak kira bucu ni, tak, siapa dia duduk luar? Kira bucu yang mengiringi orang duduk luar. Maka bucu tu kira. Bukan kira daripada imam. Contohnya masjid ni 3 kilo dah. Selok. Masjid besar 3 kilo, orang semaya luar lebih daripada 150 meter dah. Jarak dengan tok imam. Tetapi dia nak tengok jarak dengan masjid. Bapa jadi kira lagu tu? Sebab salah seorang berada dalam masjid. Jadi mudah sikit. Ya, mudah sikit. Dalam bab kira'ah dia. Kerana masjid dikira sebagai satu sejadah. Dan makmum di luarnya. Atau daripada tepi masjid yang mengiringi imam pada masalah makmum dalam masjid, imam di luarnya, di luar masjid. Tok imam pula duduk sebelah halah kiblat alik kau ni. Makmum duduk sini. Maka nak kira lagu mana hubungan makmum dengan tok imam? Bucu masjid dengan tok imam duduk ni. Maka tiadalah dikira masjid daripada ukuran. Ukuran masjid luas setara mana tak dikira, dikira bucu dia sahaja. Kerana apa? Kerana masjid itu antara tempat sembahyang
dihukum ke seperti sejadah tu imam. Maka sejadah tak dikira bucu sejadah saja. Maka tidak masuk ia masjid saat ni dalam hak yang menceraikan antara kedua imam dan makmum. Maka dia ke masjid ke tidak disyaratkan jauh cuma mana, beza cuma mana pun, jauh setara mana pun tak dikira. Maka bucu masjid baru tak dikira ukuran. Dalam masjid tak dikira. Seperti masalah pertama, imam dan makmum dalam masjid, maka tak dikira jarak. Sekalipun 300 hektar. Kita sebut tak? Satu masalah yang kedua dan yang ketiga. Salah seorang berada di luar masjid. Dan kelakuan yang keempat, yang ada 4. Kelakuan yang menunjuk ke imam dan makmum dalam satu tempat. Imam dan makmum pada lain daripada masjid. Imam dan makmum berada lain daripada masjid. Ada kalanya, kadang-kadang keduanya, yakni imam makmum di dalam padang. Duduk dalam padang kau di atas padang. Cakap ya duduk dalam padang. Dalam padang ni ada binatang dipanggil cikgu. Cikgu ni dia duduk dalam pasir, unduk-unduk ni. Unduk puyuh tu, unduk-unduk. Cikgu ada jenis binatang duduk dalam pasir, duduk dalam padang. Maka tu imam ni bukan binatang tu. Dia duduk atas padang. Padang dia duduk atas padang. Atau keduanya imam makmum di dalam perbinaan, duduk dalam bangunan. Bangunan contohnya daripada rumah-rumah. Contohnya rumah, orang panggil semaya hajat, orang panggil semaya mayat. Tempat sepi, kita kena masuk dalam bilik. Sudah. Lagu mana kita nak pergi imam atau imam? Adakah putus hubungan kita dengan Tok Imam kalau berada dalam bilik kau lagu mana? Sudah. Maka kena cek ya ada cara dia. Jangan pakai lagi semaya hajat pun semaya, maya-maya pun semaya jadi makmum. Tak tahu apa. Atau madrasah. Madrasah ni sekolah-sekolah. Buat semaya hajat di dalam dewan sekolah. Buat dalam bala pondok. Pondok-pondok. Maka ada syarat dia bukan masjid. Bukanlah maksud madrasah itu yang dipahami oleh orang Kelantan makna balasah. Kalau madrasah itu makna balasah, itu makna dia masjid. Kalulah kita faham madrasah tu asalnya tempat wakaf lagu tu saja, tempat mengaji Quran kau gapo, maka hak tu bukan masjid. Tetapi kalau satu bangunan diwakafkan untuk semaya berjemaah gapo dia 5 waktu semaya raya, maka dia dipanggil hukum masjid sekalipun tak sebut perkataan masjid, maka dia dihukumkan masjid. Maka tempat lagu tu sebelah Kelantan panggil balasah. Balasah ni. Maka syarat sah mengikut imam. Apabila kedua-duanya berada di luar masjid, hukum dia semakin payah. Semakin payah. Pas lagu mana? Begini. Lagu mana? Syarat sah mengikut imam, jangan lebih antara imam dan makmum. Imam dengan makmum saat ni. Dan antara tiap-tiap 2 saf. Saf pertama Tok Imam dengan makmum, Tok Imam dengan saf pertama dekat dah. Saf pertama dengan saf kedua pula jauh. Saf kedua ni lagu mana hubungan dia? Atau 2 orang yang mengikut di belakang imam. Tok Imam, makmum seorang. Makmum seorang lagi 2 orang ke makmum dia? Duk jauh. Lagu mana makmum hok jauh tu? Mestilah jangan lebih atas 300 hasta. Syarat pertama. Kalau semaya di luar daripada masjid, janganlah lebih daripada 300 hasta di antara tu imam dengan makmum. Semaya di stadium, kita dengan tu imam.
Ataupun kita dengan makmum hok belakang tu imam paling last sekali. Jaraknya berapa? 300 lebih hasta, tak sah. Sekalipun kita dengar suara tu imam, rom, tak sah. Kalau kita semaya di padai, kita nampak tu imam. 150 meter ni tak jauh sangat, kita boleh nampak tu imam gerak. Sah, tak sah. Kerana kalau jarak 300 hasta ni, sudah dihukumkan berpisah dah tu imam dengan makmum, bukan satu tempat lagi. Dan tiada mudarat lebih 3 hasta. Macam saat ni 300 hasta boleh kira lagi. 304 tak boleh dah. Seperti telah lalu dalam bab salah seorang berada di luar masjid. So syarat kedua, semaya di luar daripada masjid. Dan jangan ada dinding antara imam dan makmum pada 3 kelakuan yang akhir ini. Apa dia 3 kelakuan yang akhir ini? Kelakuannya pertama, tu imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Tu imam di luar masjid, tu imam makmum di dalam masjid. Ketiga, kedua-duanya di luar masjid. Hak kata kalau ada bangunan, ada benda selangi, hak tu kedua-dua dalam masjid. Maka jangan ada bangunan, jangan ada benda yang menghalang tu imam dengan makmum. Bersalah kelakuan yang pertama. Kelakuan apa dia? Imam dan makmum dalam masjid, maka diluaskan hukum, dimudahkan hukum, kerana masjid ketentuan tempat sembahyang bagaimana yang telah dulu kenyataannya. Royak dah. Sekalipun diselangi oleh binaan, kalau benda dalam masjid hukum dia lebih mudah lagi. Maka jika ada antara keduanya, imam dan makmum, dinding, sudah ada dinding. Nyikat bata, buat dinding. Dinding separuh, kau dinding sekerak, hok panggil, hok penting, orang panggil dinding. Yang ada pintu terbuka, pintu terbuka, maka harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintunya. Kita semaya di luar masjid, maka kita nak ikut tu imam duduk dalam masjid dengan makmum-makmum dia. Lagu mana? Nyokoci pintu, tinggallah buka pintu, so kita nampak makmum bocor masjid seorang. Maka boleh kita maya dengan tu imam dalam masjid, kerana kita nampak makmum berada di depan pintu tu. Dan sah yang berhubung dengan dia, sah berhubung dengan tu imam, sah. Lepas pada tu makmum hok bocor pintu, maka boleh buat sah oleh luar masjid, ikut makmum hok bocor pintu tu. Dan demikian lagi mereka di belakangnya, dia sah tu boleh sah, hok belakang daripada dia pun sah. Sah habis. Buat sah. Orang belakang luar daripada masjid, hok berbetulan dengan pintu tu sah, hok di belakang pintu tu boleh buatlah sterik-steriknya. Dan jadilah mereka yang berdiri berbetulan pintu itu, orang yang berada di muka pintu tu panggil apa? Makmum dia. Ya. Dipanggil rabithah. Rabithah. Yang menambak maksud dia. Gapo dia? Yang menambak ke antara mereka itu dan antara imam. Maka kita bukan berimam dengan orang hok muka pintu tu, kita berimam dengan tu imam dalam masjid. Tetapi makmum hok duk muka pintu tu sebagai hubungan kita, rabithah, penambak di antara kita dengan tu imam hok dalam tu. Dan jadilah ia rabithah pada hak mereka itu, makmum hok berada di luar masjid seperti imam. Lagu mana seperti imam? Niat berimam dengan dia? Tak, niat berimam dengan tu imam. Tetapi makmum saat ni supaya tu imam kita. Lagu mana? Kena tunggu dia akad takbir dulu, baru kita akad takbir. Gerak pula, biar dia gerak dulu, baru kita bergerak. Tu maksud dia seperti imam. Seolah-olah dia imam kepada orang yang berada di luar masjid. Tapi dia bukan imam kita, orang luar masjid. Cuma dia pengikat. Dari sudut perbuatan kena ikut dia.
maka tiada harus, yakni batal sembahyang mendahului mereka itu, mereka makmum di luar masjid atasnya atas rabitah. Dia akad takbir dulu. Dia nampak dah makmum duk muka pintu tu. Bunyi Allahu Akbar, tu imam akad takbir. Dia akad takbir. Makmum hok muka pintu saat ni rabitah dia tak akad takbir lagi. Tak sah. Dia kena ikut dulu kau tu. Saya ikut tu imam betul, tapi dia buat apa dia? Dia ke rabitah awak. Dia ni supaya tu imam ni sebuah kepada orang berada di luar masjid. Maka jika mendinding oleh suatu, habis kat tu masalah rabitah. Maka jika mendinding oleh suatu yang menegah lalu. Ni masalah contoh makmum dengan imam terputus hubungan dengan sebab dinding. Apabila ada dinding yang menegah daripada lalu, tak boleh nak lalu. Dinding itu panggil seperti tak muak kau lubang sikit sangat, tak boleh masuk. Ataupun masuk dengan cara bukan beradab sikit itu. Seperti, tengok, benda yang menghalal lalu. Contoh bagi benda yang menghalal lalu, pagar jaran. Pagar jaran. Ada masjid dia buat macam sobek gitu nah. Macam corok lagu tu pagar jaran. Kita nampak tu imam, kita dengar suara tu imam. Tetapi tak boleh pergi sebab pagar. Dia buat pagar-pagar jaran gitu. Maka ni contoh bagi makmum terputus hubungan dengan tu imam. Sekalipun nampak tu imam, sekalipun dengar tu imam, tapi dia dipanggil terdinding daripada tu imam sebab tak boleh nak lalu. Atau menegah lihat. Ni contoh makmum tak sah belakang ni semaya kerana dihalang oleh benda yang menegah daripada lihat. Kita sebut dah makmum kalau semaya di luar daripada masjid kena dengar dan lihat. Dengar dan lihat dua-dua. Kena dengar dan lihat dan boleh lalu. Mana kalau dalam masjid dengar atau lihat. Dengar atau pilih lihat. Tapi kalau luar masjid kena dengar dan lihat. Contoh benda yang menegah daripada lihat pula seperti pintu yang dikatuk. Hanya koci dah pintu. Ya Rabbi tutup. Maka tak nampak dah lah. Tak nampak tu imam di dalam masjid. Nya tutup pintu. Tapi kalau pintu dibuat daripada kaca, menghalang lihat ke tak? Menghalang lihat ke tak? Tak halang lihat. Tapi halang lalu. Tak boleh lalu sekalipun buat daripada kaca. Gedung kelecak. Maka tak boleh juga buat daripada kaca. Lepas tu nak suruh buat daripada apa? Nanti lepas ni contoh. Dan seumpama pintu yang dikatuk, yakni pintu dikatuk, apa hukum dia? Tak sah dah. Tak sah imam dengan makmum. Contoh seperti pintu yang dikatuk juga, tabir yang diholo. Tabir orang maya masjid, maya bukan masjid, ikutlah maya tempat lain nyawak kain gitu, kain lasir lagu tu. Tak nampak tu imam. Makmum tino tak nampak tu imam. Maka kena selok. Ya kena selok biar nampak tu imam. Kalau malah selok, buat tabir jaran. Biar makmum ada boleh tengok sore tu imam. Soh dah. Tak payah selok kalau ada tabir hok nampak. Sebab tabir yang diholok ini dikiaskan dengan benda yang menghalang nampak. Kalau boleh nampak, tidak menghalang. Lasih menghalang tak kita nak pergi kepada tu imam? Dia bukan contoh bagi menghalang lalu. Dia contoh bagi halang nampak. Maka kalau lah nasir tu boleh nampak, maka sah. Tak syarat kata wajib kena selok kain. Bukan selok kain semaya. Selok kain hok tu lah tabir tu. Kalau jarang dah, tak payah selok lagi. Atau tiada berdiri seorang pada berbetulan pintu, nescaya tidak sah mengikut. Tak sah mengikut belaka dalam bab masalah ni. Dan tiada mudarat batas sembahyang. Wallahu a'lam. Ustaz mohon ijazah selawat domir dan kelebihan dia. Hamba tak tahu tu. Gapo dia kelebihan dia.
Tetapi hok ambo tahu selawat domain ni kita sebut nama Nabi Muhammad dulu. Allahumma salli ataupun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca tu dulu baru Allahumma salli wa sallim 'alaihi, guna domain sahaja. Allahumma salli wa sallim 'alaihi, Allahumma salli wa sallim 'alaihi, Allahumma salli wa. Tu panggil selawat domain. Selawat guna domain bagi nama Nabi Muhammad. Kelebihan dia hamba tidak tahu ni. Dia kata molek selawat semaya ni awal waktu. Tapi hamba ada kerja kalau semaya dulu, tinggal kerja jadi semaya tu duk mikir kok semaya dulu, gak duk mikir kok kerja lah. Pas lagu mana saya? Semaya hormat waktu, semaya awal waktu ko lagu mana? Kok mana? Gini. Kalau orang rasa semaya tu penting bagi diri dia, maka dia akan buat sembahyang tak cara kerja kok gapo dia. Tapi kalau dia rasa kerja tu lebih besar daripada dia, maka dia tak akan khusyuk semaya kalau dia tak selesaikan kerja dia dulu. Maka bagi orang yang hati dia dahulukan sembahyang, tak ada istilah kerja itu mengganggu ketika dia sembahyang. Orang rasa terganggu ketika sembahyang kerana dia rasa kerja tu lebih besar. Kalau boleh buat sembahyang awal waktu, sembahyang awal waktu. Tapi kalau kerja tu tak boleh tinggal, misalnya jadi bahaya kau jadi gapo, maka boleh dilewatkan selagi mana dalam waktu. Betul kodok seorang anak tinggal semaya satu waktu ibu bapa dalam kubur yang diseksa, dihayung bola api neraka. Hamba tak tahu, hak penting hak hamba tahunya orang buat dosa tak ada kaitan dengan si mati. Ibu bapa kalau ajar dah anak semaya tak semaya lagi, bukan salah halik dia dah, salah halik anak tu. Maka dia tidak menanggung dosa anak-anak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Manusia tidak tanggung dosa orang lain. Nak qada subuh kena baca kunut ataupun boleh sujud sawi, pilihlah. Afdalnya baca kunut jugalah. Nak sujud sawi tak si baca kunut pun boleh, tak ada masalah. Masalah ibu memanggil anak dia dajjal. Bukan sekali dua. Berkali-kali sebab si ibu bersangka buruk dan pilih kasih pada anaknya. Apa hukum dia? Anak ni tanya ni lagu ni. Mak dia duk panggil dia dajjal. Maka tak molek sebenarnya seorang ibu kata tak molek kerana doa, kata-kata ibu ni doa. Maka kita duk supuh gitu, anak semakin keras, semakin liar. Jadi kalau anak kita gapo-gapo doa dia jadi wali. Wali, kutub, wali abda. Nak marah sikit, wali hok bisa sekali. Buatlah lagu mana pun, doa molek-molek kepada anak. Pas kita duk pening kepala apa anak kita keras, kita duk supuh. Duk panggil kera, duk panggil goni kepada dia, tu perangai dia buah. Pas kita kata apa dia buah, dah kita duk doa. Apa beza kamutasi dengan munfasi pada sifat? Kamutasi maknanya sifat Tuhan tidak tersusung. Kamunfasi tidak ada sifat lain yang sama dengan sifat Tuhan. Contohnya kemampuan mendengar Tuhan. Tak ada kemampuan mendengar makhluk sama dengan kemampuan mendengar Tuhan. Tuhan boleh dengar benda gini-gini sama. Kamutasi pula sifat Tuhan tidak tersusung. Sifat kita tersusung. Contohnya, kudrat hamba. Hamba akak ni 10%. Hamba akak ni 30%. Pasal dia ada susun-susunnya kuasa hamba. Kudrat Tuhan so saja. Buat gapo dia pun guna so kudrat tu saja. Tidak ada peratus-peratus. Apa maksud menghadirkan hati ketika berzikir?
Yakni kita ajak bersama-sama dengan lidah kita ketika berzikir, ajak sekali hati kita untuk ingat Tuhan. Tujuan lidah sebut Tuhan, sebut Allah. Tujuan hati panggil hati, hei hati ingat kepada nama Allah itu. Allah, Allah, Allah. Lidah menyebut Allah, hati ingat Allah. Hati tak si, hati kata saya tak si ingat, maka lidah saja sebut. Maka ni panggil tidak hadir hati ketika berzikir. Nah. Yakni hati join juga dalam bab berzikir dengan cara ingat. Boleh kodok cerita ke kisah Tok Baung Kelantan, tak kenal ni minta maaf ni. Apa beza kalam lafzi dengan kalam nafsi? Kalam lafzi ni kalam yang berlafaz. Lafaz ke lafzi. Talaffuz bermakna lontar. Ni hamba kecek ni kalau lafzi tubik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tubik ni lafzi, lafaz tubik. Maka kalau lafzi ni hadis baru. Kerana dia keluar daripada diri hamba. Contohnya tubik. Maka kalau lafzi bagi Tuhan pun baharu. Seperti ayat Al-Quran tu kalau lafzi tu. Nah. Kalau nafsi pula ada kata sekali nafsi ni kali ismi atau dia panggil sifat kemampuan berkata-kata. Hak tu tak aja keluar daripada zat Tuhan, dia koding dengan zat Tuhan. Macam kemampuan berkata-kata hamba, apabila hamba kecek tak tobek kemampuan berkata-kata hamba duduk di anak tekuk hamba duduk lagu tu. Hamba kecek berok-berok tak tobek. Hak tobeknya lafaz dia saja, lafzi saja tobek. Kalam nafsi ataupun kalam ismi ataupun kalam zati ni duduk sini. Ada kata kalam nafsi ataupun kalam nafsani ni sebelum hamba kecek ada cadangan dia. Hamba nak kecek ni mesti ada hamba nak kecek gapo. Maka hak ni kodim juga. Ya, kerana dia cadangan daripada lafaz sebelum kita tubik lafaz, maka dia duduk di antara sifat dengan lafaz. Dia duduk tengah tu. Sebelum hamba nak kecek mesti ada hamba kecek lagu tu. Nak kecek dah. Maka hak tu nafsani ada kata. Maka nafsani ada kata ada kata tak ada. Hak adanya kemampuan berkata-kata dan tu keluar lafaz. Hak tengah-tengah tu ada kata ada, setengah ulama kata ada, setengah ulama kata tak ada. Nah. Boleh kodok cerita tentang amalan untuk elok fitnah dajjal. Amal hak Nabi suruh 10 ayat awal Kahfi, 10 ayat akhir surah Kahfi. Maya Isa rakaat pertama 10 ayat awal, rakaat kedua 10 ayat akhir. Mohon ijazah amalan saat titiya sirak. Gapo dia tak tahu. Ada amalan Nabi kata siapa dia yang baca lepas pada semaya 4 kali. Maka titiya sirak dia akan memendek sebanyak 4 hasta. 4 hasta ya. Dan lebar dia jadi 4 hasta. Luahnya dan lebar pendek boleh berjalan serah dekat. Nah, gapo dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali. Amalah tiap-tiap kali lepas kali semaya baca 4 kali tu. Boleh kodok kita semaya di rumah fardu, patu pergi masjid semaya jemaah pula niat qada. Contoh semaya zuhur boleh ke? Boleh, hukum dia, harus hukum dia dah. Hukum menyapuh muka selepas daripada semaya, apa hukum dia sapuh muka? Nah, di dalam Azkar Imam Nawawi, wak mari satu hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Nyatakan Nabi lepas pada semaya, Nabi letak tangan atas umbung-umbung, maka Nabi letak gini. Maka ulama kata sunat sapuh lepas pada muka. Maka hadis ni ada riwayat tarik dia, hadis ni dhaif. Maka bagi orang kata hadis ni dhaif, sunat boleh beramal dengan hadis dhaif. Kedua, hadis ni syiddatul dhaif. Ada kata hadis ni maudhu'. 3. Jadi siapa dia nak kata hadis ni dhaif, boleh beramal. Dan kitab-kitab Jawi ada menyatakan sunat sapuh muka seperti kitab Musalli. Mana kalau kitab fiqh hak besar tak ada menyebut masalah sapuh muka. Gitu saja. Hak bendanya ada hujah masing-masing. Hak masalahnya marah orang sapuh muka. Tak si sapuh lah gilah. Nak sapuh lah gilah.
Hok marah orang sapuh, hok tu masalahnya. Neh. Maya-maya sapuh muka, mari orang cuek. Apa awak sapuh muka lepas pada semaya? Oh, tak tahu saya tengok orang sapuh. Oh, bid'ah ni. Hok ni masalah. Neh, Wahabi I like movie ni mari selalu. Neh. Jangan duk layan. Ada hujah masing-masing. Orang lari sapuh muka tu tak ada hujah langsung. Orang tak sibuk tak apa. Tapi orang lari tak ada. Ada nah kau tak? Nabi lari kau gapo? Tak ada. Zaman PKP saya tak bekerja tiap bulan guna gaji isteri untuk belanja rumah. Adakah saya jatuh hutang dan berdosa? Gini, jatuh hutang tetap jatuh hutang kerana kita berhutang duit isteri. Berdosa kau tidak berdosa, kita cuba dah cari nafkah tapi tak boleh juga. Maka hukum dia tidak berdosa, penting kita dah berusaha nak menunaikan tanggungjawab kita sebagai suami. Berdosa tidak berdosa, tetapi hutang tetap jadi hutang kerana kita ambil duit isteri. Tapi kalau isteri kata ambil lah be, makan lah be, tak apalah, hamba belanja tiap-tiap hari. Sepatutnya suami, tapi isteri. Dapat pahala sunat pula isteri. Daripada dia duk belanja sehari dia KFC, baik belanja suami dia makan nasi, budu pun tak apa dah. Lebih afdal lagu tu. Tapi kadang-kadang orang Tino apabila pitih dia kak, berkira selalu. Dia duk belanja sehari dia hak sunat. Betul dah. Tetapi kalau belanja suami, lagilah afdal. Bapa? Kerana biasa kalau belanja saing, kita akan rasa kita ni bisa. Tapi kalau kita belanja orang rumah kita belanja anak-anak, kita belanja suami kita, tak rasa benda tu kelebihan. Lebih dekat kepada ikhlas. Bagaimana peristiwa selawat Alfa sallallahu alaika wujud. Alaikal wujud. Tak tahu dah. Gapo dia ni tak tahu ni. Bukit Alfonso di Albuquerque ni. Dan siapa pengasas dia? Hamba tak boleh nak baca ni, tak tahu lagu mana sirah selawat ni, tak tahu ni. Apakah yang perlu dibuat jika nampak hatu? Ada tak amalan untuk selamat daripada gangguan hatu, tak kira di mana. Kita nampak hatu, hak penting hatu nampak tak kita. Lo ni. Okey, misalnya kita nampak hatu. Masalah hak berlaku apabila nampak hatu, masalah tu kepada orang hak nampak hatu. Bukan masalah hatu. Hatu tu orang nampak dia, tak dosa balik dia. Apa pun nampak aku? Aku nu sudah khabar-khabar mu nampak lagu mana? Maka kesalahan berlaku di orang. Sebab tu kalau misalnya ada orang kata saya nampak hatu ni nampak hatu. Duk sini. Maka kita jangan duk bomo sini, japi sini. Kita japi orang yang tengok hatu. Sebab biasa manusia tak boleh tengok hatu. Maka orang yang boleh tengok hatu ada masalah di dia. Bukan masalah di hatu. Hatu tu ikut dia. Dia nak duduk mana atas pohonnya. Nyambak belakang tu. Hatunya letih juga. Nak berhenti rehat. Nak tengok TV. Nak buka peti. Ni tiba-tiba tengok bawah hatu buka peti pun marah. Ia lama dah duk buka peti. Hari ni baru dia mau nampak. Ia masalah di nampak. Maka budak tu ada masalah. Kena sapuhlah mata dia. Minta doa dengan Tuhan. Kalau budak kecil baca kuliah, ku Allah, ku falak, ku zinah, senapas. Siuk di tangan, luruk daripada umbung-umbung dia, laut turuk. Dengan niat tutup semua pandangan dia, tengok benda hatu raya lari habis semua. Kalau orang nampak hatu, lagu tu lah. Ada masalah di diri dia. Baca ke amal ke ayat kursi, minta doa dengan Tuhan, ya Allah jangan perlihatkan hatu di depan hamba penakut. Ya jelas. Minta ustaz cerita tentang Tok Seleha. Tok Seleha ni duduk di kampung Seleha. Dia ni sezaman dengan Tok Kenali, dipanggil ulama 5 serangkai. Dia ni antara hak muda lah. Tok Kenali, Tok Kemuning, Tok Padai Jelapan, Tok Bacok, Tok Gapo, dia 5 orang. Besar-besar belakang. Antaranya Tok Selehong. Tok Selehong ni dia ni tua dah baru mengaji. Nikah ada anak dah.
Tengah-tengah duduk galau padi, tiba-tiba Tuhan hidayah kepada dia ni, hidayah Tuhan. Dia mari tak tahu, tiba-tiba dia kata, hamba ni bukan kerja hamba duduk galau ni. Tujuan hamba atas muka dunia nak kenal Tuhan, kena pergi ngaji. Tiba-tiba mari idea nak pergi ngaji. Dia pergi ngaji. Ngaji jadi alim. Tok Selehong ni. Antara orang yang minat maulid di Kelantan secara khususnya Tok Selehong. Kalau dia buat majlis maulid, memang besar-besar. Antara amalan dia ketika baca maulid tu, nah, dia angkat tangan berdoa. Ketika apa? Doa apa? Bijami isolihati tu deh. Ni dia angkat tangan. Tu amalan Tok Selehong, apabila doa tu dia angkat tangan. Tu Tok Selehong. Suara sedak soho. Tuai semak, suara sedak. Tanya dia baca rawi, baca gapo, dia berqasidah, dia minat besar Tok Selehong ni. Maka orang akan ukah pohonnya nak dengar suara dia. Dah tak nampak penuh dah ukah atas pohonnya nak tengok dia. Soho Tok Selehong ni. Nak tanya kalau azan dekat masjid patu azan dalam telefon, kita pun bunyi. Hok mana satu perlu jawab. Jawab hok azan, hok live. Jangan jawab hok recorder. Hok rekod sama ada rekod tu dia pasal dalam radio ataupun rekod di gapo, maka tak sunat jawab azan ketika rekod. Tapi kalau live, sama ada live direct kita dengar tu email bel ataupun live rakame tapi live itu boleh langsung, maka sunat jawab hak tu. Nah, lagu mana saya hamba ni minat judi, hamba nak nasihat ke dia, takut dia terasa hati. Hamba nak cakap oyak ke, dia kata koya baiklah gapo dia, hamba ni takut kena tanya ya. Gini. Ya dalam bab amal makruf nahi mungkar ni kita terang dulu. Oyak kata judi ni bagai tak molek. Nah, bagai takut setan tipu kita, ajak kita masuk neraka dengan sebab ni tak tahu. Tinggal-tinggallah. Pitih tu boleh buat beli ais kering, boleh makan ais kering. Nah, oyak gitu. Dia apa tak dengar, dia memacok ke apa. Biarlah pergilah, tak ada masalah. Kita tegur-tegur dah. Ingat akhirat, ingat ni perkataan hamba ni. Hamba tegur dah dah. Kita nak saing tu. Kalau hamba tak saya ke demo, hamba lock pergi dah demo masuk neraka dengan setan. Kecek lah. Kalau dia suruh nak ikut-ikut, kalau suruh tak ikut, tak ada soalit kita dah. Apakah maksud perkara yang wujudi dan sungguh? Perkara yang wujudi ni benda yang ada. Apa maksud benda yang ada? Ingat, menurut ilmu mutakallimin, ulama-ulama usuluddin kata benda yang wujud, benda yang boleh dicapai oleh panca indera yang 5. Gapo dia? Mata. Mata melihat warna. Mata melihat warna. Kita nampak sekarang ada hitam, ada putih, ada kelabu. Siapa dia guna apa? Panca indera mata. Maka warna ni benda ada. Ya, kerana dapat dilihat oleh mata. Suara pula, dengar suara. Suara ni benda ada. Ya, kerana apa? Kerana ia dapat didengar oleh telinga. Lepas tu apa dia lagi? Bau wangi. Ada? Ada. Sebab apa? Sebab dia boleh dihidu dengan hidung. Kasar kerah kau bentuk kau gapo. Nah, boleh kerah kasar gapo dia ni boleh disentuh dengan tangan. Ya, benda ada. Pedah, manis, masing, benda ada. Ya, benda ada. Kerana dapat dikecap oleh lidah. 5 benda, maka benda itu dikira ke ada. Ada sama ada dia ada sebagai zat ataupun ada sebagai sifat. Hak tu bahas dalam lagi lah. Yang penting benda tu masuk dalam kategori wujudi. Benda sungguh pula, benda yang tidak ada. Cuma benda itu sungguh sahaja. Bahasa Kelantan panggil sungguh, sengoti. Ataupun bahasa standard kata ya. Bahasa standard kata ya. Contohnya, okey, kita tengok buahnya jatuh daripada pokoknya. Nyobok jatuh. Okey, buahnya masuk dalam kategori benda yang wujud. Benda ada sebab boleh dijamuh, boleh dipegang, boleh gapo.
Jatuh. Perbuatan jatuh pokok buahnya itu bukan benda ada. Kalau dia kata benda jatuh tu ada ke tak? Jatuh tu benda tak ada. Dalil dia kita tak boleh pegang, tak boleh gapo dia. Pas sama nampak saninya jatuh. Nampaknya bukan jatuh. Nak jatuh tak nampak. Tapi jatuh tu benda sungguh. Benda ya. Nya tu jatuh. Ya, kita jawab. Maka benda ya ini benda yang wujud di fikiran sahaja. Isbat subutiyah, benda yang berada di akal saja. Kalau kita kata nya tak jatuh, salah. Nya tu jatuh. Ya. Lepas tu tak ada pun tak nampak pun jatuh. Tapi benda tu ya. Ya. Ya ni benda sungguh. Amrun intibari pun lebih kurang gapo gitulah. Benda yang dipahami oleh akal saja dipanggil. Amrun intibari benda yang dipahami oleh akal. Sama ada amrun intibari tu hal, amrun intibari macam bulat bagi kau ni. Kita akal ke faham kata benda ni bulat. Benda tak ada sama sekali. Kok adanya ni bekas ni lah. Kok adanya. Paku bulat ni hanya difaham oleh akal. Kalau lagu ni faham bulat. Maka amrun iktibari. Amrun perkara yang diiktibar akal benda tu. Akal kata benda lagu tu. Jadi faham sendirilah. Kalau benda tak ada, tak dipanggil makhluk atas pendapat. Ada kata tak, ada benda tak ada pun dipanggil makhluk. Macam perbuatan jatuh. Nyo, contoh dia. Nyo jatuh, perupuk jatuh. Tuhan cipta buahnya ke Tuhan cipta juga jatuh? Dua-dua Tuhan cipta. Nyo tentu dah Tuhan cipta, tentu dah. Jatuh, ya perbuatan jatuh tu Tuhan cipta juga. Lepas tu Tuhan cipta lagu mana? Jatuh tu benda tak ada. Kalau benda dicipta mesti benda ada. Ni khilaf antara Tok Deske dengan Syekh Ali Jambu. Tok Guru Haji Ali Jambu ni Suluti ni, dia sama bahak tu. Tok dia kata benda tak ada, benda sungguh ya. Bukan benda ada sebab nak cari lagu mana. Hok adanya buahnya tu ya. Jatuh tu benda sungguh saja. Tuhan buat tu buahnya gerak gini. Tuhan buat buahnya. Maka kita faham gerak lagu ni dia panggil jatuh. Jatuh tu sungguh saja, bukan Tuhan buat. Maka dia bukan makhluk. Katanya benda sungguh ni benda sebab tak ada. Katanya Tok Haji Ali Jambu kata tak, dia dak balas macam. Ketak dia balas dua orang ni sama-sama waling, sama-sama apa. Dak Tuhan buat. Kalau Tuhan tak buat lagu mana nyo tu boleh gerak jadi daripada beratas ke bawah. Sudah. Hok bahah kata hidung kalau hidung Tuhan cipta pening kepala. Batang buluh ke bulat buluh Tuhan cipta. Jadi pening. Tuhan cipta buluh saja. Bulat tu apabila Tuhan buat lagu ni jadi nampak bulat. Bulat tu Tuhan tak cipta, Tuhan cipta buluh saja. Sudah. Kata. Pas kalau cipta buluh saja tu kau gini, tak angin bulat. Maka Tuhan buat juga bulat ni. Cuma bulat ni pula semua. Jadi balah dua orang tu. Akhir sekali bakal balah tak tahu alik ilik jatuh. Tapi benda ni mayakab tu. Jadi sungguh ni makhluk kau tidak makhluk, lagu tu lah khilaf ulama. Apa hukum masuk tanda, pakai kopiah ada lamba capa, topi ada lamba capa, minta penjelasan hukum dia makruh sahaja. Apa hukum cakap dengan bakal bini malam-malam melalui ko, kecek dengan sebab gapo? Bakal isteri baru, bukan isteri lagi, kecek benda mengaruh. Kecek gapo dia lah ni hok suruh di TikTok. Awak tak tidur saya tembok kau dah. Peng-peng kau dah tak faham gapo dia kau dah. Awak kalau tak tidur saya tembok, pom-pom tembok. Tak tahulah kecek lagu tu ngabi ni tak ada faedah langsung. Bakal isteri. Ada tu kecek supaya suami isteri dah. Awak kalau nikah, baju tidur awak beli warna gapo. Kecek benda hok jadi nafsu setan belaka. Sebab itulah orang bertunai ni darah mani. Apa maksud darah mani? Otak hok jatuh, otak hok tino semua mikir bab tu kerana dekat dah perkahwinan. Maka jangan duk kecek lah. Lainlah kalau kita nak beli kain plekat kau ke dia. Abang saya plekat saya berapa? Orang tak tanya kain plekat saya sebab dia tak ada saya dia lipat gitu saja. Saja nak kecek benda tak ada faedah pun kecek juga. Jadi benda ni tak boleh nak kecek lah kerana menimbulkan fitnah. Kali lain lah kalau ada sebab kau nak kecek perlu. Kalau tak perlu tak payahlah. Belajar kat tasawuf sikit-sikit. Biarlah tak boleh banyak. Belajar hak tu tak apa dah. Masuk arwah mak saya masih hidup, arwah ada bagi batu-batu permata dekat saya tanpa mengetahui adik-beradik lain.
Adakah batu-batu tersebut milik saya atau kena faraid? Boleh milik kita dah lah. Batu-batu mata tu milik kita dah. Boleh kodok kita gabung ke solat istikharah dengan solat taubat, boleh hukum dia. Ustaz, adakah Al-Quran yang buruk boleh dibakar? Kalau boleh macam mana dengan abu dia? Bakar, bubuh dalam ting, bakar. Lepas pada bakar, kaca dengan kayu-kayu biar hancur tak nampak tulisan. Maka kita pun kambuh kau kapur bila tak nampak tulisan, maka kita kambuh kau jangan buat gitu. Buat biar nampak mulia, biar hancur ke dulu. Nak lupus ke lagu tu. Mohon pertanyaan tu guru, berapa beza mutalaah dan muzakarah? Lebih kurang mutalaah dengan muzakarah ni samalah. Muzakarah ni kita peringatkan semula ilmu hak kita ngaji. Kalau kita ulai kajilah, lebih kurang mutalaah ni kita kaji maklumat baru. Mutalaah kitab ni kita ada kata mutalaah kitab ni kita baca semula kitab. Hak kita baca. Kalau kita ngaji dah, kita mutalaah semula. Mutalaah ni maknanya mutalaah ni benda hak timbul semula baru. Ataupun kita buat kajian, ilmu baru pula timbul. Tu mutalaah. Mutalaah sikit bab ni. Mana kalau muzakarah, maklumat hak ada dah, cuma nak flashback semula. Hak kita ngaji dah, tu muzakarah. Hayatul ilmi muzakaratun. Hidupnya ilmu dengan kita muzakarah semula ilmu-ilmu hak kita ngaji. Ada orang ngaji pondok ni susun kitab. Tanya soalan, muka surat pertama tak dijawab dah. Baik kita ngaji sebutir kitab, kita hafal belakang. Ni gerung tengok kitab pasal so. Oh jangan. Ni set lama. Oh, tengok kitab berkebuk dah. Tengok kitab ambo ngaji. Muka surat pertama. Okey. Musolli, siapa dia kau kara? Allah, siapa dia? Kara musolli. Musolli tak tahu siapa dia kara. Tajuk baru. Bukan kata tanya dalam isi musolli baru. Jadi jangan hidup suhu sangat. Hak penting ilmu itu akan hidup dengan muzakarah. Ustaz minta pandangan tentang isu kebal ke bendera putih. Bendera putih ni gini. Hak hamba tahulah, hamba tak tahu ya cerita ni macam-macam. Kadang-kadang tajuk sama tapi cerita suasana situasi jadi makna lain. Kibat bendera putih ni hamba tahu lo ni musim payah, musim orang kena duduk dalam rumah dipanggil lockdown, slot habis down. Bukan lockdown, lockdown dia panggil. Maka apabila duduk dalam rumah ada orang ni tak ada pendapatan gapo dia payah nak makan gapo. Maka adalah orang individu kumpulan kata siapa dia nak bantu akad bendera putih. Maka akad bendera putih tu atas nama nak minta bantuan. Moleklah. Maka orang mari tolong. Moleklah. Salah ke? Jadi perbuatan-perbuatan ni kira kunda kebajikan. Orang nak buat kebajikan, orang nak mari tolong, mudah nak kenal. Kadang-kadang ada orang malu lebih-lebih lagi lah ni musim orang bunuh diri dengan sebab lapar, dengan sebab tak boleh makan, dengan sebab tekan bunuh diri. Maka jangan bunuh diri, kebar bendera putih, kita mari tolong. Kalau dia mau nak bunuh diri pun, oyak nak pisah agama. Oyak gitu. Macam itulah. Penting hamba akan mari tolong. Tapi manusia ni tak tahulah. Dalam suasana orang nak buat baik, ada orang pandai serung pula. Pandai serung kata ada makna di sebalik dia lah bendera putih lah apa dia. Lah ni tak usah duk fikir niat orang lah. Duk fikir betul kau dok dia kalau orang akad bendera putih orang gitu tolong ni. Betul dok perbuatan lagu ni molek kau tidak. Hak dia ada makna sebalik kau apa dia hak tu kadang-kadang kita ya duk fikirnya macam-macam Lepas tu demo. Hamba tak say tolong ni apa? Ada usaha, ada inisiatif kau cara nak tolong. Ada. Hak penting berzikir ingat Allah Taala. Nak mati pun ya insya-Allah kita bersama Allah Taala dah. Jolo kau lagu tu. Kita ada demo lapar lagu mana? Tidak ke cari rumah orang juga. Hok kecek lagu tu orang kenyang. Orang penting diri, pitih ada. Kalau orang lapar, pelik sungguh. Tok siwi kebar bendera. Hamba nak selok dah. Fikir gak. Kalau orang hok kecek tu dia lapar juga. Hamba rasa tak kecek lagu tu. Hok ni hok kenyang ni kecek lagu ni. Hok ada pitih, hok ada gapo dia. Cutera dia lapar juga. Tahulah. Kulit ayam tu lagu mana rasa dia. Orang beli kulit ayam pun gagah gepah. Patut pergi pakat tolong, pergi pakat mengepek pula. Apa jenis manusia. Patut kita jadi prihatin bagi tolong. Tak suruh cara lah demo niat gapo-gapo orang awak tolong ada kepentingan. Hak penting tolong orang tu benda molek.
Nah, galik duk fikir kok benda lagu tu. Nak pengaruh orang, nak goni juga. Siapa orang nak selok pun duk fikir pengaruh dia. Duk fikir kebajikan dia. Siapa dia nak buat kebajikan lo ni buatlah. Jangan duk suka kata demo tu ada goni, ada goni. Nah, orang lo ni susah dah demo tak tolong dah. Orang minta tolong orang lain, marah pula om. Nah, bapa demo minta tolong dengan orang lain tak minta dengan hamba. Menganyi kat hamba kau. Weh lu, serah hati dah tu. Nah, jadi macam-macam. Orang nak buat kebajikan lah gilah. Patut wi semangat, wi sokongan nah. Macam-macam. Hidup tak ingat Allah. Nah. Bagaimana cara mengalihkan pahala amal soleh sepanjang kehidupan kepada seluruh umat Islam? Adakah kita akan miskin di akhirat disebabkan amalan tersebut? Sedekah pahala ini tidak menyebabkan berkurangnya pahala. Jangan bimbang. Makmum tersilap akak kepala sebelum tu imam akak kepala. Nak buat lagu mana? Ikut tu imam semula. Sujud sekali dengan tu imam. Itu afdalnya. Nah. Apakah ayat-ayat molek perlu baca pada anak umur 1 tahun ke bawah? Baca buat gapo? Ha? Baca ayat Quran, bacalah gapo-gaponya. Daripada surah Fatihah, siapa kul auzinah tu comel belaka. Bacalah gapo-gapo pun molek belaka. Nah. Umur 1 tahun. Cuma kalau nak belajarnya baca Fatihah dulu hak wajib. Lepas Fatihah baca qul huwallah. Hajar 2 surah ni saja. Fatihah dengan qul huwallah. Sebab orang ni kadang-kadang qul huwallah ni macam dalam semaya tu air tinggal lah qul huwallah ni biasanya. 2 surah tu dah. Hak lain suruh orang lain ngajar pun tak apa sebab jarang-jarang baca. Lagu mana amalan anak baru lahir supaya anak jadi soleh-solehah. Pertama ibu bapa kena soleh-solehah. Beri tarbiyah agama kepada dia, insya-Allah dia akan jadi soleh-solehah. Minta doa dengan Allah, nah, supaya dia jadi orang juru. Wi makan benda-benda yang bersih, benda-benda yang halal. Setiap kali nak wi makan selawat kepada dia, setiap kali nak wi susu, baca bismillah. Insya-Allah ada air semaya, insya-Allah budak tu apabila makanan tu bersih dan selalu dengar benda baik, dia akan lahir tumbuh dalam keadaan yang baik. Nah, ni dengar semua suara tak comel belaka, menyopoh gini, lawan gini, suara akak suara, maka dia akan besar lagu tu. Makan pula benda kotor-kotor. Masalah bai'ah hamba sebut dah dulu dah. Ikutlah bai'ah dalam gapo pun, kalau benda itu salah, maka tak jadilah bai'ah tu, haramlah perbuatan bai'ah. Kerana membai'ah benda salah. Kalau benda molek untuk kebaikan kau apa dia, maka dibuat bai'ah tu molek. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.